So insyaAllah minggu depan kalau tak ada apa-apa perbincangan, kita akan buat soalan sebenar. Soalan akhir lah, preparation untuk akhir kan. Okay, cuma dalam bulan 12 nanti kita akan buat repetition for the whole chapter. Secara ringkas kita akan buat the whole chapter next month. Dalam masa 4 kali jumpa tu kita akan buat semua sekali secara ringkas sebelum kita buat preparation untuk yang akhir tahun. Okey, kepada kawan-kawan kita, kita ni cikgu pakai bahan yang minggu lepas lagi sebab ada sikit lagi. Muka surat yang ke-9 yang last week punya bahan. Yang baru tu pun kita pakai juga nanti. InsyaAllah. Lepas kita buat yang lama ni, kita akan pakai yang baru. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, cikgu nak teruskanlah perbincangan kita hari ni. Okey, ni hak pendengaran. Okey, hak pendengaran ni tengok ada nota tak? Saya tunjuk nota sikit kalau ada. Hak pendengaran. Tak payahlah sebab korang dah belajar kan. Cikgu rasa macam rugi masa pula. Okey, jom kita buat nota terus. Okey, hak pendengaran. Deria pendengaran, julat pendengaran. Kita antara berapa ke berapa? Siapa ingat? 20 hingga 20,000 Hz. Ini had pendengaran gelombang telinga kita. Jadi julat pendengaran akan berkurangan apabila kita punya usia semakin meningkat. Sebab apa? Sebab genggaman telinga dia akan kurang kenyal. Jadi oleh itu alat mengatasi had pendengaran kita perlukan seperti stetoskop. Yang ini untuk doktor pakai. Dan juga pembesar suara, mic. Mikrofon tu lah kita pakai. Okey, dalam masa sama, kita mungkin ada kawan-kawan kita yang lahir dengan kecacatan pendengaran. Sama ada lahir dia cacat ataupun lepas aksiden dia cacat. Okey, ada kawan-kawan macam tu ya. So, berpunca daripada jangkitan. Kalau macam ni mungkin dia lahir normal. Lepas tu ada jangkitan mikroorganism, kecederaan proses penuaan, bunyi kuat yang berlarutan. Kadang-kadang kita duduk dekat kawasan yang buat rumah kan, bunyi kuat, bunyi ketukan tiang-tiang tu kuat. Okey, lagi kerosakan pada telinga luar tengah mudah dibetulkan. Okey. Tapi kerosakan pada telinga dalam ni memang tak boleh nak betulkan. Kalau kat luar, kat tengah mungkin kita boleh betulkan lagi. Tapi kalau kat dalam sangat dah tak boleh betulkan. Okey, sekarang kita nak masuk tumbuhan pula guys. Okey, tumbuhan. Tumbuhan yang pertama kita ada rangsangan dan gerak balas untuk tumbuhan. Tropism. Ada dua kan? Satu tropisma, satu lagi adalah gerak balas nestic. Ada dua. Gerak balas ni berpunca pada apa? Berpunca pada cahaya. Berpunca faktornya cahaya, faktornya air, faktornya graviti dan juga faktornya sentuhan. Okey, ada 4 lah faktor menyebabkan gerak balas kepada tumbuhan. Yang pertama kita tengok dulu tropism. Tropism ataupun tropisma susah nak sebut. Jadi gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan yang datang dari satu arah. Okey, berlaku perlahan-perlahan dan kurang ketara. Lambat-lambat saja. Jadi tropism positif, bahagian tumbuhan tumbuh ke arah rangsangan. Kalau cahaya dia ikut cahaya. Tapi kalau tropism negatif, bahagian tumbuh dia akan tumbuh menjauhi. Dia sebab dia negatif. Maksudnya kalau dia jumpa matahari dia makin jauh. Contohnya macam akar. Akar pokok tak suka cahaya matahari, jadi dia makin jauh daripada matahari. Okey, tropism adalah beberapa. Contohnya kita ada phototropism, geotropism, hydrotropism dan juga thigmotropism. Okey, kalau foto ni korang ingatlah, foto ni cahaya. Okey, bahagian yang dia biasa suka pada cahaya ni pucuk lah, akar tak suka. Ingat geo ni, ingat graviti. Jadi yang suka kepada graviti ke bawah adalah akar. Hydro, ingat air.
Jadi suka kepada air. Siapa suka pada air, akar juga. Dia akan cari air. Satu lagi, thigmotropism yang merayap-rayap tu. Yang merayap-rayap. Okey, namanya sentuhan. Sebab yang berpusing-pusing tu dia menyentuh-nyentuh kan. Sentuh-sentuh. Rangsangan. Ni namanya bahagian ni dikenali sebagai sulur paut. Sulur paut. Sentuhan ya. Okey. Dah, korang boleh salin dulu jap. Okey, seorang boleh salin jap. Okey, ada apa nak tanya tak guys? Tak ada Azmi? Okey, gua teruskan lagi Azmi Okey, kita masuk pula gerak balas Nasty namanya. Gerak balas Nasty ni adalah siapa tahu apa itu gerak balas Nasty? Gerak balas Nasty tahu tak? Apa itu gerak balas Nasty? Dia mesti gerak balas terhadap rangsangan. Betul Alif, gerak balas terhadap rangsangan. Gerak balas terhadap rangsangan tidak bergantung kepada arah. Dia tak bergantung kepada arah. Contohnya pokok semalu lah, kita sentuh, dia kecup terus, dia kuncup kan. Dia tak tengok lah matahari ada ke tak ada ke, jadi dia tak merujuk kepada arah. Dia merujuk kepada rangsangan saja. Lebih cepat. Ya betul, berlaku lebih cepat. Bagus. Kalau macam terarah ni, contohnya macam cahaya, kita nak tunggu dia punya pucuk tu ke arah cahaya, mungkin pagi esok baru dapat. Okey, tapi kalau pokok semalu kita sentuh terus dia mengucup daunnya. Okey, satu lagi apa nama yang makan serangga tu Alif? Alamak lupa lah pula. Apa nama Alif yang makan serangga? Benar-benar perasan tak? Daun yang duri-duri tu dia macam serangga datang dia makan. Pernah nampak tak Alif? Bukan lidah buaya, bukan lidah buaya tak boleh makan serangga. Kalau cerita Upin Ipin tu ada satu. Bukan lidah buaya, apa ingat tak? Yang dia macam bentuk dia macam karipap tu. Kalau masuk dia akan tutup macam tu. Pernah tengok tak? Pernah terperasan tak benda tu? Apa namanya? Periuk kera bukan. Periuk kera dia semut tapi dia tak makan. Ni dia tutup. Kalau serangga datang dia tutup. Perangkap lalat betul. Venus fly. Betul. Venus fly. Okay, Sofia. Terima kasih Sofia. Lalat Venus. Perangkap lalat Venus namanya. Dalam bahasa Inggeris, Venus fly trap. Betul lah. Venus fly. Okay, bagus-bagus. Dia memberangkat serangga. Semalu tak? Semalu tu biasalah. Nanti boleh Google lah. Awak Google Venus fly trap. Perangkap lalat Venus. Okay, Sofia. Terima kasih. Itu pun salah satu gerak balas nasty sebab serangga masuk dia terus perangkap serangga tersebut. Okey, kita tengok apakah kepentingan gerak balas ini terhadap haiwan pula. Tadi tumbuhan ni haiwan. Okey, jom kita tengok So haiwan ni kalau mata dia ada dua jenis iaitu namanya stereoskopik. Susahnya stereoskopik. Dan satu lagi monokular. Stereoskopik dengan monokular. Kalau kita ni mana satu? Kita ni stereoskopik ke ataupun monokular? Kita ni stereoskopik ke tak? Ni cikgu rasa tinggal S tertinggal E ni guys. Patutnya STE ni. Patut cikgu belik sebut. Stereoskopik. Baru betul. TE stereoskopik. Baru betul. Kita adalah stereoskopik, betul? Kita adalah stereoskopik. Sebab kita ni adalah pemangsa. Stereoskopik ni dia lebih fokus kita. Cuma view kita tak besar lah. Kalau macam monokular ni view dia besar. Dia hampir nampak depan belakang. Cuma dia kabur. Dia tak boleh agak jarak. Sebab tu ayam kalau kita lalu je, dia cepat-cepat potong kita. Sebab dia tak boleh agak. Kita duduk dekat ke jauh. Dia nampak. Dari jauh dah nampak dah kan. Dia lari je. Okey, lagi kat sini apa yang kita nak buat? Biasanya kedudukan matanya, kalau yang ini di hadapan lah.
Okey, biasanya berada di hadapan. Macam kita lah, hadapan kepala. Yang ini pula di sisi. Okey, lepas tu yang ni kecil dan bertindih banyak. Okey, dia bertindih lah. Yang bertindih ni fokus. Yang bertindih tu fokus. Okey, medan penglihatan ni adalah besar. Dia besar tetapi tidak bertindih. Kalau bertindih pun sikit sangat. Okey. Dia punya image macam mana pula? Image kita nampak 3 dimensi. Yang kita nampak 3 dimensi, kita boleh agak jarak dia, bentuk dia. Tetapi kalau pemangsa ni dia 2 dimensi. Dia nampak macam sekeping je. Jadi dia tak boleh nak agak lah. Dia kalau kita tengok bayang macam sekeping kan. Jadi dia nampak macam tu lah lebih kurang. Kesian Okey, biasanya pemangsa, yang ini biasanya mangsa. Okey, boleh menganggar jarak saiz dan juga kedalaman dengan tepat. Kelebihan dia lah. Kelebihan yang ni pula, dia punya medan penglihatan dia luas. Medan penglihatan luas. Ini kelebihan dia. Dia nampak lagi banyak lah keliling dia kan. Kita tak nampak dah, kita depan je. Kita depan ni, belakang dah tak nampak dah tepi ni. Kelemahan kita. Lagi kekurangan apa kekurangan dia? Kekurangan kita apa? Kekurangan kita adalah medan penglihatan kecil ataupun sempit. Kita punya sempit saja. Dia pula kekurangannya gagal mengangkat jarak musuh dengan tepat. Okey dah. Nak salin ke? Salin dulu. Dah, remove ya. Okey, seterusnya kita masuk pula pendengaran. Pendengaran ada 2, stereofonik. Okey, stereofonik. Fonik tu adalah pendengaran. Tadi skopik. Kopik tu adalah penglihatan. Jadi stereofonik, pendengaran. Okey, jadi pendengaran menggunakan kedua-dua belah telinga. Mestilah menggunakan kedua belah telinga. Jadi membolehkan apa? Membolehkan arah dan juga lokasi. Bunyi dapat ditentukan. Belakang ke depan ke kita boleh agak. Tapi kalau guna satu telinga je tak boleh agak. Kita macam cari kan. Mana bunyinya. Haiwan yang berbeza dapat mendengar bunyi yang mempunyai frekuensi yang berbeza. Frekuensi gelombang lah. Okey, organ penderia menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Organ deria kita menjamin Okey, pertama organ deria ni ikan tau. Ikan kita ada lateral. Lateral. Namanya adalah garis lateral. Mengesan pergerakan getaran dan juga perubahan tekanan dalam air. Namanya garis lateral pada badan dia tu. Warna hitam tu kan. Dia special sikit, Tuhan cipta dia macam tu. Kalau korang perasan, dekat badannya mesti biasanya ada hitam, satu garisan straight. Namanya garisan lateral. Sebab itu kalau kita potong ikan, lagi si ikan tu ada hitam sikit kan. Okey, seterusnya mamalia mengukur bukaan laluan. Ni namanya adalah misai, macam kucing. Macam kucing. Jadi dia boleh agak-agak lah besar mana laluan dia.
Okey, reptilia pula dan sebahagian mulia mengesam bahu berkelembangan tinggi, mengesam bahu macam anjing dan sebagainya. Itu namanya adalah organ. Siapa tahu organ apa? Organ Jacobson. Organ Jacobson. Allah Akbar. Boleh tu. Organ ni special sikit, dapat mengesam bahu. Berkelembapan tinggi. Okey, macam ular ke dia boleh bau memang Tuhan ciptakan macam tu. Lagi seterusnya labah-labah hijau. Magnolian yang bahaya tu kan. Jadi medan penglihatannya 360 darjah. Bayangkan macam kamera 360. Hebat kan? Sebab apa? Sebab apa dia macam ni? Sebab apa? Sebab dia mempunyai lebih daripada sepasang mata. Lebih daripada sepasang mata. Namanya laba-laba hijau Magnolian. Hebat kan? Kira hebat ni. Okey guys, boleh salin dulu. Nanti korang Google lah, betul tak labah-labah ni ada banyak mata. Kalau kita ada banyak mata macam ni best tak? Bolehlah meniru kan boleh meniru. Best lah kan. Senang. Boleh belajar, boleh tengok komputer sekali, boleh tengok movie sekali serentak 360 darjah. Gila Macam mana dia boleh bayangkan, macam mana dia boleh fokus tu. Tengok macam ni. Keliling dia boleh tengok. Hebat betul lah. Okey, gerak balas pula. Jom tengok gerak balas. Okey. Okey, yang pertama serangga memberi isyarat kepada spesies yang sama. Okey, gerak balas ni namanya adalah dia akan pengeluaran feromon namanya. Memberi isyarat kepada spesies yang sama. Dia adalah feromon tu. Serangga-serangga. Jadi dia tahulah isyarat kepada spesies yang sama. Mungkin laluan dia ke. Kalau korang perasan, kalau semut dia berjalan, dia mesti ikut laluan dia kan. Kalau korang tak percaya, korang cuba, kalau dia gap dia jauh sikit, korang cuba hilangkan laluan dia. Guna jari ke. Lepas tu dia sampai dekat korang gosok tempat laluan dia dah blur dah. Sebab dia tak boleh kesan lagi feromon dia. Okey, seterusnya beluk elektrik. Beluk elektrik ni penghasilan medan elektrik. Betul. Penghasilan medan elektrik. Untuk apa? Pertahankan diri daripada ancaman. Medan internet? Tak adalah medan internet. Seronok lah kalau boleh internet kot. Kita blur lah. Silap. Kalau ada medan internet, kita boleh blur lah ikan ni. Alif tak payah bayar Unify. Okey, jom kita masuk sikit beberapa soalan tambahan kita dan juga soalan-soalan kebat kita kan. Jom. Jadi nak bincang semua ni memang tak sempat. Cikgu rasa cikgu akan pilih-pilih lah mana-mana yang sesuai sahaja. Okey, jom kita mulakan yang pertama, iaitu dia kata tandakan right bagi pernyataan betul, pangkah bagi pernyataan yang salah tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf yang penting dua satu otak, satu saraf tunjang. Kalau sistem sokongan dia periferi. Sistem saraf periferi tu saraf sokongan. Okey, jom tengok. Yang pertama, cikgu nak pangkah ke ataupun nak tanda right? Yang A ni guys. Sistem saraf periferi terdiri daripada saraf yang menghubungkan antara otak dengan saraf tunjang. Betul ke salah? Saraf periferi ni adalah saraf sampingan. Saraf sampingan je. Saraf periferi ni macam R ni.
Ni A ni periferi. A ni adalah saraf periferi. Jadi dia sokongan je, dia tak boleh menghubungkan dengan otak. Okey. Dia bukan. Saraf tu bukan menghubungkan otak dengan saraf tunjang, tak. Namanya yang menghubungkan tu namanya saraf perantaraan. Jadi yang ini pertama salah. Okey, yang kedua. Tanpa otak yang berfungsi, tindakan terkawal tidak dapat dilakukan. Betul ke tak? Ini betul lah. C. Bermain badminton ialah tindakan luar kawalan. Betul ke main badminton luar kawalan ataupun terkawal? Terkawal. Jadi ni salah. Okey, D. Impuls hanya dapat ditafsirkan dengan otak. Betul tak? Okey, betul Kita tak boleh nak tafsirkan impuls. Sebab impuls tu dalam bentuk elektrik. Macam elektrik lah laju. Okey, saintis baru, cikgu rasa beberapa tahun ni lah baru dapat tangkap macam mana pergerakan impuls yang cepat. Contohnya kalau kita kena jarum, kita angkat tangan kan. Jadi masa kena tu, impuls tu terus bergerak ke otak. Dia macam dia tangkap lah pergerakan impuls tersebut. Tapi tak tahulah betul ke tak kan. Okey, rajah menunjukkan sistem saraf manusia PQ. Okey, seterusnya labelkan. Okey, P tu apa P? P tu otak lah, senang sangat. Jadi Q tu adalah saraf tunjang. Okey. Okey, ni namanya sistem pusat. Dua ni namanya sistem pusat ya. Sistem pusat. Dua ni tak ada, kita meninggal. Salah satu tak ada, meninggal. Okey, next. Seterusnya, kita nak tengok mata orang ni pula ni. Alamak, kita tengok besar sikit. Apa beza dua ni? Satu pupil dia kecil, satu pupil dia besar. Jadi ni, bila kejadian ni berlaku? Cahaya. Okey, yang atas cahaya banyak ke yang bawah cahaya banyak? Yang bawah ni kalau besar dia gelap ni. Cahaya banyak ni cahaya. Cahaya banyak dia kecil. Sebab pupil kita tak nak cahaya masuk banyak sangat, dia kecilkan lah. Kalau tak kita silau, masa banyak sangat. Jadi ingat macam tu. Kalau korang tak percaya, korang duduk kat cermin, korang tutup lampu, korang cuba suluh. Korang nampak mata besar, terus jadi kecil. Okey, jadi soalan pertama ni apa? A dia kata, nyatakan gerak balas yang ditunjukkan dalam rajah. Nyatakan gerak balas. Gerak balasnya adalah perubahan saiz. Jadi, perubahan saiz pupil pada mata. Okey, B. Nyatakan rangsangan yang menyebabkan pergerakan ini. So, siapakah yang menjadikan dia besar dan kecil? Dia adalah cahaya lah macam Ali cakap. Okey, nak bagus lagi kita letak keamatan cahaya. Maksudnya lagi terang, lagi kecil. Kurang terang, jadi besar. Itu namanya keamatan cahaya. Okey, yang masuk ke dalam mata. Okey, next. Seterusnya, yang C pula. Dia kata apa ni C? Dia kata adalah bagaimanakah rangsangan menghasilkan gerak balas ini? Bagaimana rangsangan menghasilkan gerak balas ini? Jadi, kita buatlah kalau cahaya sikit jadi apa? Kalau cahaya banyak jadi apa? Jadi, kita boleh buat semakin
rendah keamatan cahaya. Okey, semakin rendah keamatan cahaya yang dituju kepada mata, apa jadi? Jadi saiz menjadi apa besarlah, kan? Jadi semakin besar saiz pupil. Dah guruh bunyi dah. Korang dengar tak guruh tempat cikgu? Dengar kan? Itulah guruh. Harap-harap tak hujan lah. Risau je hujan-hujan lebat sangat dia punya angin dia. Okey, D. Gerak balas ini melindungi mata terutamanya pada retina. Retina tahu kan, dengan menghalang cahaya mata, cahaya yang berlebihan. Jadi pupil itu sebenarnya penting untuk menghalang cahaya yang banyak masuk pergi kepada retina. Kalau tak, kesian retina kita. Okey, jadi jelaskan mengapa semasa fenomena gerhana matahari berlaku, kita perlu melihat kejadian tersebut pada permukaan air di dalam besen. Sebab itu kalau gerhana matahari, kita tak boleh tengok straight. Betul tak? Kita tengok dekat besen lah. Kalau tengok straight tu, habislah mata kita. Okey, jadi dia tanya, kenapa kita perlu buat macam tu? Kerana sinar cahaya yang terang boleh memasuki mata dan merosakkan sel retina. Bukan ke pakai cermin mata hitam? Yes, kita ada cermin mata untuk gerhana. Bukan cermin mata hitam biasa tu tak boleh, Halif. Cermin mata hitam tu tak boleh. Dia kena pakai cermin mata memang khas untuk gerhana. Lagi gelap. Nanti bila kita pakai cermin mata tu, kita nampak macam cincin saja. Cincin saja. Kalau pakai cermin mata hitam biasa tu tak boleh. Tu bahaya dekat. Kena pakai yang dia punya special lah. Cermin mata orang buta ke? Cermin mata orang buta tu tak sure. Cikgu tak nak pakai lah pula. Tapi kalau cermin mata yang kita pergi buat jalan-jalan tu ke, naik motor ke, tak boleh pakai yang tu. Kita kena pakai yang betul-betul yang dia punya untuk gerhana matahari. Kalau yang cermin mata biasa tu tak boleh, walaupun dia gelap. Bahaya-bahaya. Jangan tengok Untuk beberapa saat pun dia boleh merosakkan retina. Kalau korang perasan bila tengok cahaya, korang tengok balik kan, korang macam kabur kejap, betul tak? Korang macam terang tu kabur kejap. Tu maksudnya retina kita dah tak berfungsi sekejap tu. Kalau kena lagi lama, lagilah macam lama lah kabur tu kan. So elakkan tengok matahari. Okey, ni kenapa tahu? Sebab sewaktu gerhana matahari, sewaktu gerhana matahari ni, sinar cahaya matahari ni terang. Dia terang dan dia akan memasuki ke dalam mata dan terus merosakkan retina ataupun sel di retina. Retina ni ingat banyak fotoreseptor ya. Fotoreseptor yang ada kon tu, yang ada warna-warna tu lah. Bila nanti korang nak jawab soalan, korang buatlah ayat penuh, ayat lengkap lah. Macam kita buat ayat bahasa Melayu tu kan, tapi taklah sempurna sangat, tapi dia lengkap. Okey, next. Seterusnya, kita nak pergi lagi. Okey, soalan yang berikutnya. Dalam kelas sains, Azura telah mempelajari mekanisme pendengaran dan penglihatan.
Bina satu carta yang dapat menunjukkan laluan bunyi dari sumber bunyi masuk ke dalam telinga. Okey. Mula-mula kita bermula dengan bunyi. Buat anak panah. Okey, lepas bunyi pergi ke mana? Mula-mula masuk kat telinga. Siapa yang tangkap dulu? Ingat lagi tak? Bunyi akan pergi ke cuping telinga. Akan pergi ke cuping telinga. Okey, lepas cuping telinga akan pergi ke saluran telinga. Okey, lepas saluran telinga dia pergi ke, tak muat lah pula, sinilah buat ya. Dia pergi ke gegendang telinga. Lepas tu pergi ke tulang osikel. Kau ingat lagi tak ni? Kau dah lupa dah? Oh, Alif ingat lagi osikel. Lepas tu Alif, lepas osikel dia pergi mana? Jendela bujur, betul. Jendela bujur. Okey, lepas tu koklia. Koklia, lepas tu saraf auditori. Saraf auditori. Okay, lepas tu barulah ke otak untuk mentafsir. Okey, dalam banyak-banyak ni dekat manakah penukaran kepada impuls? Siapa ingat? Kat manakah penukaran gelombang kepada impuls? Kat koklia. Betul. Ingat koklia ni Koklia ni menukarkan getaran kepada impuls. Saluran saraf auditori ni menghantar ke otak. Otak mentafsir. Jadi korang ingatlah fungsi koklia ni menukarkan gelombang kepada impuls. Okey. Macam itulah kerja dia. Dah settle ya? Segera move ya? Okey. Ke korang nak salin ni? Okey, kita teruskan lagi. Salin sekejap. Salin. Salin kejap. Okey. Dah, jom. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni kulit. Okey, kulit. Yang pertama, labelkan X dan Y. So, siapa ingat apa itu Y? Y ni apa? Y dekat atas sekali. Dekat atas tu dia lebih peka kepada apa? Bukan sejuk. Atas sekali adalah lepas epidermis tu adalah reseptor sakit. Sebab itu kalau kena panas sakit dulu. Lepas epidermis tu lah. Okey, yang bawah ni, yang besar ni namanya adalah sentuhan. Reseptor sentuhan. Okey, hawa. Betul hawa. Bagus hawa.
Okey, now jelaskan mengapa hujung jari dan bukan tapak tangan digunakan untuk mengesan simbol Braille. Simbol Braille ni apa guys? Siapa tahu simbol Braille ni apa? Braille. Kita guna jari, Braille kan? Braille tu adalah tulisan untuk orang buta. Timbul-timbul tu lah. Okey, dah. Jadi dekat sini, dia tulisan orang buta lah. Kenapa kita gunakan hujung jari? Tulis kat sini ya. So, yang pertama, sebab apa? Sebab hujung jari ni sebenarnya, hujung jari ni dia adalah peka terhadap rangsangan sentuhan. Okey. Rangsangan sentuhan. Aku buat dekat bawah tu nah. Berbanding tapak tangan tu tebal. Nipis kan? Jadi dia lebih peka lah terhadap rangsangan. Okey, berbanding tapak tangan. Okey, lagi nombor 2 apa lagi yang dia ada satu lagi hujung tangan ni kita punya kulit nipis. Jadi cikgu buat jawapan simple lah, senang kau nak salin kan. Jadi kita kata lapisan dia punya epidermis nipis. Nanti korang buat ayat penuh lah. Hujung jari mempunyai lapisan epidermis yang nipis. Satu lagi kita ada reseptor yang lebih padat. Okey. Kita ada taburan reseptor yang banyak lah. Yang banyak pun boleh, yang padat pun boleh. Dekat ujung ni. Jadi kita boleh rasa lah kan. Dia punya biji-biji tu boleh rasa. Berbanding dengan tapak tangan. Okey. Jadi korang kena buat lah ni, berbanding tau. Kena ada berbanding. Kenapa ada berbanding? Sebab dia nak bandingkan hujung jari dengan tapak tangan. Jadi jangan korang stop sampai sini. Korang kena buat lah ni, berbanding tapak tangan. Ya, kalau ada bandingan, korang tulis banding. Kalau tak, maka tak penuh. Sayanglah kan. Okey. Okey, dah ke? Boleh cikgu teruskan lagi? Okey, seterusnya Mazlan mengelaskan lidah sebagai kulit yang mempunyai reseptor sakit. Adakah anda setuju dengan penjelasan ini sebagai lidah? Penjelasan lidah sebagai kulit. Lidah juga kulit tau. Jadi kita boleh kata setuju. Sebab lidah juga adalah kulit. Okey. Dan lidah ni mempunyai organ deria yang mempunyai reseptor reseptor yang biji-biji tu kan. Reseptor ni dikenali sebagai tunas rasa. Tunas rasa. Ni korang buat ayat lah. Okey. Mempunyai reseptor yang dikenali sebagai tunas rasa. Tunas rasa. Tu maksudnya ayat penuh macam tu korang buat. Cikgu buat simple-simple ni supaya korang senang nak ingat. Kalau buat panjang-panjang, satu nak tulis lambat. Satu lagi nak ingat pun susah. Tapi kadang-kadang cikgu cuba jugalah buat penuh supaya nak biasakan korang menjawab. Kalau tak nanti kan korang jawab simple-simple jugalah, tak ada markah lah pula. Okey dah. Cikgu move lagi. Kita nak tulis, nak salin. Cikgu move ya.
Okey, nombor 6. Apa kepentingan deria bau? Deria bau ni penting tak? Apabila berada dalam makmal sain. Berikan satu contoh. Korang rasa penting tak? Penting, okey. Bagi satu contoh. Penting macam mana tu? Membantu kita dari segi mana? Kita mungkin boleh kata membantu mengesan bahaya. Mengesan bahaya. Bahaya bila? Yang mungkin berlaku dalam makmal. Okey, betul bau-bauan kan? Yang mungkin berlaku dalam makmal. Kita bagi contoh. Seperti, okey, cikgu nak bagi contoh, cikgu nak bagi satu tip. Kalaulah soalan tu ada 3 point, 3 markah, korang guna formula P. Yang pertama point, yang kedua korang explain point tersebut, yang ketiga korang bagi example. Macam ni lah, seperti. Seperti tu contoh lah. Bagi contoh. Okey, jadi seperti macam mana? Macam Ali cakap, bau bahan-bahan kan? Mungkin kata seperti bau kehadiran gas. Bau, awal dah bau dah, gas. Gas berbahaya. Ataupun gas klorin, kita bagi terus. Gas klorin. Klorin bahaya ya. Ataupun mungkin gas amonia. Okey, melalui bau. Jadi pentinglah dalam amal pun. Bau kita boleh lari dah. Okey, B. Mengapa anjing dalam unit polis dapat dilatih mengesan kehadiran dadah? Hebat tu dalam beg. Tak nampak pun dia boleh kesan. Sebab dah tentulah anjing tu deria baunya lebih peka berbanding manusia. Okey. Jadi kita boleh kata bahawa deria bau anjing ni lebih peka berbanding manusia. Berbanding manusia. Okey, lebih peka, lebih cekap untuk dia menganalisis bau tersebut lah. Lebih peka dia memang kebolehan dia memang dia boleh menganalisis. Menganalisa bau tersebut. Hebatlah dia ni. Okey, next. Cikgu teruskan lagi boleh? Tak apa-apalah kan. Korang dapat idea dah okey dah ni. Boleh kan? Kita teruskan lagi ya. Nombor 7 dia kata nyatakan 2 gerak balas tumbuhan yang membantu fotosintesis dalam tumbuhan. Ni gerak tumbuhan tu yang Nestle tu lah. Yang apa tu tropism tu, tropism. So kalau membantu fotosintesis ni mesti dah pucuk dia. Kan? Pucuk nak cari cahaya dan satu lagi mesti nak dapatkan air. Jadi apakah dua tersebut? Tropism yang manakah untuk mendapatkan cahaya dan tropism manakah untuk mendapatkan air untuk fotosintesis? Apa namanya? Tropism tu dah ada, depan tambah sikit. Tropism. Satu lagi. Air, hydrotropism. Tropism. Betul. Dua-dua ni kena positif ya. Kena sebut ni. Positif. Ini pun sama. Positif. Kalau sebut fototropism je tak tahu pula kan positif ke negatif. Kena positif. Okey, B. Bagaimana kedua-dua gerak balas tumbuhan ini di soalan 7 membantu fotosintesis? Tulislah.
Jadi fototropism positif. Dia bantu dari segi mana? Dibantu untuk memastikan pucuk ya. Memastikan pucuk ataupun mungkin daun mendapat cahaya matahari. Dah. Matahari yang mencukupi ke untuk proses fotosintesis. Untuk proses fotosintesis. Okey, lepas tu hydro pula. Buatlah hydro pula. Hydrotropism positif. Buat apa? Memastikan akan mendapat air dengan cukup untuk menjalankan proses fotosintesis. Buat ayat macam tu lah. Buat ayat penuh guys. Rajinlah sikit. Okey, buat macam tu. Okey, kita pergi last soalan. Soalan last. Okey, korang dah mengantuk ni. Tak sempat juga nak habis lah guys. Tak apalah ya. Soalan last. Korang dah mengantuk ni kot. Okey, 8. Nyatakan jenis penglihatan bagi seekor helang. Penglihatan macam mana seekor helang ni? Stereoskopik. Betul. Stereoskopik. Sebab dia pemangsa. Bagus. Okey. Terakhirnya, apakah kepentingan jenis penglihatan di soalan 8A kepada kemandirian helang? Untuk apa pentingnya stereoskopik ni? Menangkap mangsa. Bagus. Okey. Membantu helang untuk menangkap mangsa. Betul, bagus. Okay, nak tambah lagi. Dengan kedudukan yang tepat. Abang tambah lagi. Dengan kedudukan mangsa yang tepat. Sebab menentu kedudukan ni salah satu kepentingan stereoskopik itulah. Kena beritahu dia. Okey, jadi yang terakhir ni cikgu explain sikit lah ya. Saya tak payah tulis. Soalan ni tanya apa ni? Pak Dollah mempunyai masalah rabun. Pak Dollah ni rabun. Terlupa membawa cermin mata. Semasa sarapan warung, anda dikenaki untuk membentuk satu kanta membolehkan Pak Dollah boleh membaca surat khabar. So, dia bagi botol plastik, dia bagi air. So, apa nak buat? Kita isi botol air ni dalam botol lah dengan penuh. Jadi botol ni dia akan bertindak sebagai kanta cembung. Dia macam kanta cembung. Kan? Lepas tu kita letaklah botol ni pada surat khabar. Maka kita boleh bacalah surat khabar melalui botol tersebut. Kita nampak macam besar lah sikit. Faham tak guys? Boleh sebut sedikit. Faham ya? Itulah contoh aplikasi yang kita boleh buat. Cikgu rasa dah cukup lah kot. Dengan korang boleh buat macam ni pun dah syukur dah ni. Nanti bulan 11, cikgu akan buat soalan macam ni. Sepanjang bulan 11 tu nak habiskan dalam masa 4 kali jumpa tu. Dengan soalan macam ni lah. Supaya kita lebih faham ya. So okay guys. Jumpa lagi minggu depan ya. All the best. So sentiasa bersemangat lah guys. Sehingga